Masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kedua tertinggi selepas penyakit jantung menjelang 2020. 40% daripada lebih 32 juta rakyat Malaysia mempunyai kecenderungan mengalami masalah kesihatan mental. Lebih membimbangkan, jumlah ini berkemungkinan tidak menggambarkan bilangan sebenar. Kurang kesedaran masyarakat dalam menangani isu berkenaan menyebabkan ia menjadi duri dalam daging di kalangan masyarakat. Bila seorang tu memberi tekanan, maknanya reaksi seseorang itu dari segi mental, dari segi emosi, tingkah laku dan mungkin juga gejala fizikal apabila terdapat perubahan keseimbangan sama ada dalam diri dia sendiri ataupun faktor luaran. Berdasarkan kepada graf Hansilie, seorang doktor kelahiran Vienna, sekiranya individu tidak menghadapi stres, dia tidak akan mencapai tahap optimum dalam sesuatu kerja. Manakala stres di peringkat sederhana adalah paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang. Walau bagaimanapun, stres yang berlebihan akan mengakibatkan seseorang itu mengalami tekanan. Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan yang dilakukan setiap 5 tahun oleh Kementerian Kesihatan mendapati 1 daripada 3 orang rakyat Malaysia mengalami masalah berkaitan mental. Peratusan mereka yang mengalami masalah kesihatan mental meningkat daripada 11.7% pada 2011 kepada 29.2% pada 2015. Satu daripada faktor peningkatan berkenaan ialah tekanan berlebihan terutama di tempat kerja. Faktor penyumbang kepada tekanan di tempat kerja dikaitkan dengan bebanan kerja, pembangunan karier, persekitaran kerja, konflik dalam kalangan pekerja dan perubahan struktur organisasi. Hal ini membawa kepada tekanan yang boleh mencetus kemurungan. Seseorang itu kemungkinan mengalami tekanan, dia akan merasa susah untuk fokus bekerja ataupun dia mungkin rasa penat, letih. Susah nak diceritakan kenapa dia letih. Dia rasa malas nak datang kerja, rasa berat nak pergi kerja. Ya, itu yang kita kata ponteng kerja ke absenteeism, ya. Salah satu faktor yang saya sakit adalah mental torture. Kerana saya tak pandai cakap tidak atau no. Maksudnya bos cakap kita buat je benda ni apa semua dan saya cakap okey, padahal sebenarnya benda tu saya tak boleh manage. Waktu saya depression, memang saya rasa sesak nafas tapi saya tak rasa macam saya nak pitam apa semua, tapi cuma saya rasa kalau bahasa kasar mungkin rasa macam terlalu semak. Macam tengok orang saya rasa saya takut, dengar bunyi saya takut. Bila kemurungan ni, seseorang itu akan mengalami mood dia rendah. Dia murung berterusan macam tu. Dia tak boleh fokus, susah nak tidur malam, tidak ada selera makan, kurang selera makan, tidak boleh berinteraksi dengan orang, lebih suka menyendiri dan kita tak maulah sampai teruk sampai ingat macam lebih baik mati. Selain daripada darah tinggi dan masalah jantung, tekanan yang dihadapi juga memicu kepada masalah kesihatan lain seperti migrain, ulcer peptik, lelah dan perubahan fizikal yang ketara. Tanda-tanda depression tu untuk diri saya adalah saya mengalami sakit kulit sebenarnya. Dekat tangan saya, dekat kaki saya jadi macam eczema. Bila saya rujuk kepada psikiatris saya, memang berpunca daripada stres. Bagi mengatasi stres di tempat kerja, individu haruslah bersifat realistik, menguruskan kerja dengan baik, berkeupayaan, menyelesaikan masalah, bersikap positif, mengamalkan komunikasi yang efektif, memperbagi sokongan sosial dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Komunikasi antara majikan dengan pekerja sangat penting, ya, supaya dua-dua menang. Kerana ada pemahaman antara majikan dan pekerja. Ada pekerja dibuli sebab bagilah apa semua dia ni boleh. Dia tak boleh kata tidak. Ya, semua dia kata dia ambil yes, tapi dalaman dia sebenarnya dia susah hati sangat,
Dia tertekan sangat sebab hanya berkata yes, tak berani nak cakap no. Menjalankan aktiviti riadah seperti bersukan mampu mengeluarkan hormon yang dikenali sebagai serotonin. Hormon ini berfungsi menghantar rembesan kimia ke dalam otak yang membuatkan seseorang itu berasa senang dan sekaligus mengurangkan stres. Dari segi kesedaran masih rendah lagi sebenarnya. Tak mengenali gejala-gejala ataupun simptom-simptom. Ini adalah simptom ketekanan, apa dia gejala ataupun simptom kemurungan ataupun simptom anxiety. Sebab orang tu tak berinteraksi, dia duduk diam. Jadi kita bila orang duduk diam, orang kata okeylah, dia tak kacau orang. Okey. Tapi orang tak kenal sebenarnya untuk menghadapi kemurungan. Di Malaysia ni, Persatuan Psikiatri Malaysia dan setiap unit psikiatri di Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia memang sentiasa menjalankan aktiviti-aktiviti untuk beri kesedaran kepada masyarakat untuk kenal apa dia penyakit-penyakit mental. Stres berterusan boleh membawa kepada isu kesihatan mental lebih besar jika tidak dikawal. Sebagai individu yang bertanggungjawab, kita seharusnya mempertingkatkan kesedaran terhadap gejala ini. Bagi individu yang mengalami simptom kemurungan dan menghadapi tekanan, luahkan masalah yang dihadapi kepada ahli keluarga, rakan rapat, guru atau majikan serta mendapatkan khidmat kaunseling. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyediakan kaunselor terlatih untuk memberi khidmat kaunseling berkaitan kemurungan di talian kasih 15999. Penjagaan kesihatan mental adalah sama penting dengan kesihatan fizikal. Usah berdiam diri, mencegah itu lebih baik daripada mengubati.